penggunaan nama Allah. Okay. Penggunaan nama Allah ini memang jadi polemik lah. Dia polemik di Malaysia ni sebab dikatakan orang yang nak guna nama Allah daripada kalangan orang bukan Islam tu dia ada agenda lain selain daripada hanya sekadar nak guna. Tapi penggunaan itu bagi orang bukan Islam, kalau tuan-tuan pergi tengok dekat luar, pergi negara Arab umpamanya, memang orang yang bukan Islam, Kristian Arab pun, dalam dia punya Bible memang dia tulis Allah. Memang pun dia kata Isa tu anak Allah, sebab tu dia jadi kafir. Kalau dia kata Isa tu anak benda lain, tak jadi kafir lah dia. Sebab yang tak ada anak ni cuma Allah je. Kalau dia kata Isa anak Maryam, salah tak? Betul lah. Okay. Masalahnya adalah apabila mereka ini mensyirikkan Allah. Mereka nak sembah Allah, tapi mereka guna perantaraan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan? Kami tak sembah berhala ni, melainkan berhala ni akan dekatkan diri kami pada Allah. So sebenarnya dari sudut penggunaan itu, bukan salah penggunaan, salah dari sudut akidah. Mereka menjadi kafir bukan sebab mereka sebut, tapi sebab mereka salah dalam beribadah. Maksud tauhid uluhiyah mereka tu salah. Okey, jadi makna jadi sudut penggunaan tu no problem. Kerana mereka telah buat satu kesalahan yang lebih besar, iaitu mereka sembah benda lain dan menganggap benda tu boleh mendekatkan diri mereka pada Allah. Dan mereka menganggap malaikat tu anak perempuan Allah. Itu yang salahnya. Dan mereka mengatakan, kalau Kristian mereka mengatakan Isa tu anak Allah. Itu yang salahnya. Salah bukan dari sudut sebutan, salah dari sudut kepercayaan. Kerana telah menyandarkan sesuatu pada Allah, benda yang bukan sifat Allah. Sebab tu kita orang Islam ni, kita tak sifatkan Allah melainkan apa yang Allah Ta'ala telah sifatkan diri dia dalam Quran, dan apa yang Nabi bagi tahu ini sifat Allah dalam hadis. Sebab tu nama-nama Allah tu pun tauqifi. Nama Allah tu pun mesti datang daripada Quran, mesti datang daripada sunnah. Sebab tu kita dok bantah bila orang kata hu tu nama Allah. Hu bukan nama Allah. Hu tu kata ganti nama. Boleh jadi merujuk kepada Allah, boleh merujuk kepada benda lain. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan huwa ni banyak tempat. Qul huwa adha. Bila orang tanya Nabi SAW tentang haid, Qul huwa adha. Huwa lah tu, katakan ia kotor. Huwa boleh merujuk kepada haid. Jadi sebab itu kita bantah, sebab nama Allah mesti datang dalam Quran dan mesti datang dalam sunnah. Jelas mengatakan ni nama Allah. Okey, kita balik pada isu. Kalau orang tu menggunakan nama Allah merujuk kepada Tuhan yang satu yang berkuasa, yang ni tak salah. Yang salah tu akidah dia. Cuma kalau orang tengok macam mereka guna nama Allah ni untuk agenda mereka, kita kena sekat. Kena tengok case by case lah. Sebab tu kalau orang kata nak guna nama Allah dalam Bible, boleh ke tak boleh? Sebenarnya dekat Sabah dah ada dah. Kan? Dekat Sabah dah ada. Jadi berkemungkinan kita kena letaklah kat depan ni untuk Kristian sahaja. Kan? Jadi dalam isu ni sebenarnya saya pun tak nampak kenapa kita orang kata apa begitu berkeras tentang penggunaan nama tu. Sebaliknya kita kena tentang bukan penggunaan nama tu, bukan sebutan nama tu, tetapi akidah yang kufur tu. Akidah yang kufur tu kita kena tentang. Jadi sebutan sebenarnya bagi saya tak ada masalah. Tapi tialah macam-macam isu ni sensitif nah. Bila saya jawab ni lagi ada orang tak setuju lah. Ada yang kata tak sayang ke nama Allah. Kita kata siapa yang salah guna kita marah ha. Tapi kalau dia kata Allah yang menurunkan hujan, orang kafir kata Allah menurunkan hujan, kita nak marah tak? Takkan kita nak kata kau jangan sebut Allah turunkan hujan, you sebut nama you punya berhala sudah. Makna betul kan? Orang Arab menamakan Kaabah dengan Baitullah sebelum daripada
kelahiran Nabi SAW. Bismikallahumma, Nabi SAW dengan Suhail bin Amr nak buat perjanjian Hudaibiyah, kan ditulis kat situ Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, mana arif ma ar-Rahman ar-Rahim, kami tak tahu ni ar-Rahman ar-Rahim ni, kami tak tahu. Uktub bismikallahumma, Muhammad, tulis dengan namamu ya Allah. Perjanjian di antara Nabi dengan orang Quraisy yang belum Islam pada masa itu juga menggunakan nama Allah, bismikallahumma, dengan namamu wahai Tuhan. Jadi itu pun menjadi polemik jugalah, kita kena tengok balik. Tapi ada juga yang bisik-bisik kat saya, dia kata isu ni Ustaz, isu kita nak sekat orang bukan Islam daripada berdakwah kepada orang Islam, takut mereka mengelirukan. Mungkinlah, sebab kita pun dah menyusahkan dakwah ni. Nak dakwah pun kena ada tauliah. Sedangkan orang tu memang bertauliah, memang layak untuk terima, tak mau bagi. Kan? Saya kat sini bebas sikit lah kan. Saya dekat negeri Perak, saya tak boleh. Nak kuliah aja masuk dalam bilik, kunci bilik. Kuliah lah dalam bilik sempit. Kat sini bebas sikit lah kan. Telefon je, mana-mana masjid nak pergi. InsyaAllah orang bagi ruang. Boleh lah. Kita nak orang nak berdakwah pun tak boleh, susah. Jadi susah. Nak pergi negeri ni kena minta tauliah. Nak pergi ni 14 tauliah kena minta untuk ceramah 14 negeri. Padri kena tauliah tak? Padri tak perlu. Dia boleh masuk mana-mana gereja. Bukan saya marah tauliah tu. Tauliah tu kena ada untuk kawal. Tapi cara kita urus tu. Sebab tu di Perlis, dulu saya pernah jadi AJK tauliah ni. Sekejap. Saya ingat dalam setahun lebih. Tapi saya sekejap je lah, sebab saya pun tak berkenan masa tu, sebab saya duduk luar kan. Jadi pengurusi tauliah mufti kita, dia siap bagi tahu, dia kata kita setiap kali mesyuarat ni kalau ada calon-calon kita nak bagi tauliah tanpa dia minta, kita rasa dia ada kemampuan, dia ada ilmu, kita bagi. Kita bagilah orang-orang yang memang ada kemampuan, yang memang terkenal, yang memang ada kelulusan elok. Takkan nak tunggu dia minta, kita bagi. Kita bagi Maulana Asri, kita bagi Maulana Fakhr Razi, kita bagi. Sebab kita tahu, dia orang ni orang yang dah belajar lama dah. Dah ada anak murid ramai dah, menulis buku banyak. Depa ni jadi pakar rujuk pada pegawai-pegawai JAKIM tu. Macam Maulana Asri ni. Kita bagi ya. Kan? Jadi tak perlu tunggu orang minta. Tapi kalau orang yang kita tak kenal, kita minta. Kita tanyalah sikit dan kita mudahkan urusan. Kita bagi. Ni kadang-kadang nak kena renew lah macam-macam. Jadi orang kata apa? Jadi payah. Tapi kalau ada sebahagian negeri tak ada masalah, dia boleh renew terus je, tak payah pergi temuduga. Ada sebahagian temuduga balik. Jadi susah. Mudahkan urusan tu. Jadi orang lama-lama makin tahu. Lepas tu agama ni pula kena selari dengan zaman lah. Kalau jangan terlalu falsafah sangat. Kan? Kita nak bagi orang faham. Dan kita kena tengok akidah dan cabaran semasa. Jangan terlalu berfalsafah, kadang-kadang sampai orang tak faham. Ya? Jadi bila orang tak faham, maka orang sendanglah kena tipu. Tapi kalau orang, sebenarnya kita pun mak ayah, jangan harap guru je lah, mak ayah pun kena ajar akidah kat anak-anak. Alhamdulillah orang Melayu punya didikan bab babi, orang Melayu memang jaga sungguh. Sampai sotong ring tu pun dikata babi. Nampak macam dia kata dubur babi. saya pergi dekat Borongden, saya duk tengok besar nampak sotong ni, dia ring tu kan yang dia siap potong. Satu orang makcik dia kata jangan beli, kata ni dubur babi ni. Saya macam rupanya tengok dekat Facebook, rupanya memang viral benda tu. Babi orang Melayu berjaga. Kita kena jadikan syirik pun orang Melayu allergic. Macam mana orang Melayu allergic pada babi, jadikan rasuah orang Melayu allergic seperti mana orang Melayu allergic pada rasuah, seperti mana orang Melayu allergic pada babi. Kena bagi benda yang sama juga. Kita lah mama ayah ni kena jadi macam tu. Bagi anak-anak ni rasa bila bab syirik, bab kufur, bab tilik nasib, ini semua benda yang mengarut, tak ada kaitan dengan agama. Wallahu a'lam. Okay?